Assalamualaikum. Cikgu nak terangkan soalan yang cikgu bagi minggu lepas. Okey, soalan yang pertama. Berapakah bilangan integer negatif di antara negatif 6 dan negatif 4? Okey, dia nak integer negatif. So, antara bermakna negatif 6 hingga 4. Maksudnya negatif 6 ni tak masuk. Kamu senaraikan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini antara negatif 6, negatif 4. So, dia nak negatif. 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapan dia ialah ada 5. Okey. Alright, untuk soalan nombor 2. Okey, yang berikut yang manakah bukan nombor nisbah? Okey, yang ini nombor nisbah sebab ada perpuluhan. Yang ini pecahan. Yang ini pun pecahan dan juga perpuluhan. Jadi, nombor nisbah ini yang bukan. Sebab dia punca kuasa. Ataupun kuasa 2 itu bukan nombor nisbah. Nombor nisbah ialah nombor bulat, nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Okey. Untuk soalan nombor 3. Semua nombor berikut ialah nombor perdana kecuali. Okey. So, nombor perdana ialah yang boleh bahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Okey. So, sekarang ni 17 hanya boleh bagi dengan dirinya sendiri, 31 dengan diri sendiri, 43 diri sendiri, 39 sahaja bukan. Dia nak soalan dia kecuali. Maknanya yang bukan lah. Yang bukan nombor perdana. Kecuali 39. Sebab 39 ni kita boleh bahagi dengan 3. Okay. Baik, soalan nombor 4. Apakah nombor sepunya terbesar bagi 16, 24 dan 56? Maksudnya FSTB. So, kamu cari. Cari menggunakan pembahagian berulang iaitu 16, 24, 56. Kamu buat pembahagian berulang. Bahagi dengan 2 dahulu. So, kamu akan dapat 8. 16 bahagi 2, 8. 24 bahagi 2, 12. 56 bahagi 2, 28. Okey, bahagi lagi dengan 2. 8 bahagi 2 dapat 4. 12 bahagi 2 dapat 6. 28 bahagi 2 dapat 14. Okey, boleh lagi tak dibahagikan? Boleh. Bahagi 2. 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. 14 bahagi 2, 7. Okey, FSTB dia tak boleh bahagi sampai dapat 1. Dia hanya bahagi sampai dapat sehingga tak boleh dah bahagikan dengan 3 nombor. So, kita dapat 2 darab 2 darab 2. So, FSTB ialah 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. So, kita dapat jawapan dia 8. Okey, tengok yang kelima. Punca kuasa 120 darab 30. So, ini kamu darabkan dulu. 120 darab 30, kamu akan dapat 3,600. Okey, lepas tu tekan kalkulator lah. Punca kuasa bagi 3,600 ialah 60. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan nombor 6. Yang ni pakai kalkulator saja. Okey, punca kuasa negatif 0. Punca kuasa 3 bagi negatif 0.125 ialah negatif 0.5. Ini guna kalkulator. Okey, untuk soalan nombor 7. X nisbah Y sama dengan 7 nisbah 3. Cari X tambah Y nisbah X tolak Y. So, sekarang kamu tengok X nisbah Y. X ialah 7. Y ialah 3. Bermakna X tambah Y nisbah X tolak Y ialah 7 tambah 3 nisbah dengan 7 tolak 3. Jadi 10 nisbah 4. Okey, ini boleh kecilkan. Kita bahagi 2. 10 bahagi 2 dapat 5. 4 bahagi 2 dapat 2. So, dapat 5 nisbah 2. Okey, Okey, yang seterusnya. Diberi A nisbah B sama dengan 3 nisbah 5 dan B nisbah C sama dengan 5 nisbah 4. Cari nisbah A nisbah C. Okey, so kita tengok A nisbah B 3, 5 dan B nisbah C 5, 4. So, kita tengok B. 2B ni. 5 dengan 5. Bermakna 5 sama saja. Okey, jadi 3 nisbah. Sebab B sini pun 5, sini pun 5. So, 5 lah. Nisbah 4. C dia 4. Jadi, dia nak A nisbah C. A ialah 3. C ialah 4. Jadi, jawapannya 3 nisbah
Okey. Soalan nombor 9. Ya, soalan nombor 9. Antara berikut yang manakah sebutan serupa bagi 5P kuasa 2Q? Okey, cari pemboleh ubah dia yang sama. Mana P kuasa 2? Okey, sini ada Q. So, negatif P kuasa 2Q lah yang sebutan serupa. Sebab seruputan dia sama. Cuma nombor je yang berbeza. Ini 5, ini negatif. So, kita tengok sebutan serupa dia iaitu P kuasa 2Q. Okey. Tengok pula soalan nombor 10. Negatif 5A. Negatif 5A tolak B tolak 6A. So, kamu buat negatif 5A tolak negatif darab positif negatif B negatif darab negatif positif 6A. Okey, so negatif 5A dengan tambah 6A ni sebutan dia serupa. So, 5A tambah 6A tolak B. Tolak dengan tambah kita tolak. So, 6 tolak 5, 1 lah. 1 tu maksudnya A. Okey, A tolak B. So, jawapannya A tolak B. Okey, tengok yang nombor 11. Antara berikut yang manakah antara satunya ialah satu persamaan linear. Satu persamaan linear. Satu persamaan linear ni maksudnya pemboleh ubah dia satu saja. Kalau PQ ada 2, PQ ada 2. Y kuasa 2 ada 2. 3MN ada 2. So, bermakna B lah negatif 1/3X sebab X ada 1 sahaja. Okey. Baik, seterusnya. Okay, tengok soalan nombor 12. 2, 3 tambah T sama dengan 3 dalam kurungan T tolak 1. Okay, ini maksudnya 2 darab 3. 2 darab 3 ialah 6. 2 darab T ialah 2T. 3 darab T, 3T. 3 darab negatif 1, negatif 3. Okey, so kita samakan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah dia. Okey, 2T ni negatif 3 ni belah sini bawa sebelah negatif 3T. Okey, tolak 3 ni masih di sini. 6 ni kita bawa sini. Bawa ke sebelah. So, jadi 2T tolak 3T ialah negatif T sama dengan negatif 9. Oleh sebab ni negatif ni negatif. Kita ni bahagi negatif 1. Ni pun bahagi negatif 1. Maka dapatlah jawapannya T sama dengan 9. So, jawapannya T sama dengan 9. Okey. Tengok yang kedua. 2X lebih besar daripada 8 tambah X. Okey, kita nak nilai X. Jadi, X bawa ke sebelah. Jadi, 2X tolak X lebih besar daripada 8. 2X tolak X jadi X lebih besar daripada 8. Okey. Soalan yang 14. Negatif 2Y lebih besar daripada 10. So, Y ini nombor negatif. Bermakna negatif 2 ni kita bahagi dengan negatif 2. Sebab kita nak hilangkan negatif kat sini. So, akan terbalik. Lebih besar akan jadi lebih kecil kalau dibahagi atau darab dengan nombor negatif. So, sekarang ini bahagi dengan ni negatif 2. Sini pun bahagi negatif 2. Jadi, Y lebih kecil daripada negatif 5. Okey, soalan 15. Okey, diberi PQRS ialah garis lurus. So, sini dengan ini ialah sudut sebadan ni. 85, jadi sini pun sebenarnya 85. Jadi, nak nilai X. Jadi, X tambah 50 sama dengan 85. Sebab dia sudut sepadan. Okey, jadi bila nak cari nilai X, maka 85 tolaklah 50. Dapatlah X sama dengan 35 darjah. Ni cara nak menjawab. Okey, kita tengok soalan 16. Okey, rajah 2 KLMN ialah sebuah segi 4. Okey, cari nilai bagi Y. Okey, sudut pedalaman. Sudut pedalaman bagi segi 4 ialah 360. Hasil tambah dia. So, sekarang bermakna Y tambah 105 tambah ni adalah 90. Tambah 90 sama dengan 360 darjah. Sebab hasil tambah bagi segi 4 ialah 360. So, Y ialah
360 tolak 105 tolak 90 tolak 90. So kamu tolak, dapatlah 75. So jawapan dia ialah A. Okey. Kita tengok nombor 17. Okey, nombor 17. Okey, dia kata dalam rajah 3, dalam rajah 3, PQV ialah sebuah segi tiga sama. So maksudnya ini sama. Dan QRUV ialah sebuah segi empat tepat. Ni segi empat tepat. Dan RSTU ialah segi empat sama. So bila segi empat sama, dia punya ni samalah. Dia punya sisi tu sama. Okey. So sekarang ni segi empat tepat bermakna kalau QR ni 9, bermakna sini pun 9. Ni pun 9 cm. Okey, dia nak cari diberi luas segi empat tepat ni, segi empat tepat ni ialah 54 cm persegi. Hitung perimeter. Perimeter maksudnya semualah. Okey, macam mana kita nak dapat? Sebab kita tak tahu dia punya lebar. Tapi dia dah bagi. Dia bagi dah QRST ialah 54. Makna kita cari lebar dia. Kita tahu panjang darab lebar ialah 54. Jadi panjang dia dah bagi. 9 darab L sama dengan 54. Jadi lebarnya ialah 54 bahagi 9. Dapatlah 6. So kita dapat 6 cm. Okey. Kita dapat lebar 6 cm. Okey, ini lebar 6 cm. Okey, ni lebar 6 cm. Okey, lebar ni semua ni sebab dia sama. Ni 6 cm bermakna sini pun 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Sebab dia kata semua ni sama. Okey, so senanglah kita nak cari perimeter dia. Tambah je lah. Bermakna 6 tambah 6 tambah 9 6 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 9 sama dengan 48. So jawapan dia B. Okey. Alright. Kita tengok 18. Kita tengok 18. Okey. Diberi set semesta ialah X dia lebih daripada 1 dan kurang daripada 10. Dan P ialah faktor bagi 24. Yang manakah antara berikut ialah set P tanda. Maksudnya pelengkap bagi P. Okay, so kita senaraikan dulu. Apa dia set semesta dia? So dia lebih daripada X dan kurang daripada 10 bermakna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So P dia kata ialah faktor bagi 24. So faktor bagi 24 yang ada kat sini ialah 2, 3, 4 dan 6 dan 8. Kita senaraikan faktor yang ada kat sini saja. Walaupun kita tahu 24 ialah 2 darab 24, 3 darab 8, 4 darab 6, 3 darab 8. So kita senaraikan saja. Jadi P tanda ialah yang selain daripada ni. Apa lagi yang kita tak tulis? 5, 7, 9. So jawapannya ialah 5, 7, 9. Baik, soalan nombor 19. Okey. Rajah 4 menunjukkan segi 4 sama dan sebuah segi 3 bersudut tegak. Okey, diberi luas segi 4 sama ialah 144. Cari nilai X. So yang ini ialah 144. Okey, disebabkan dia sama, katakanlah ini Y, ini Y. Kita katakan. So bermakna Y darab Y sama dengan 144. Jadi Y kuasa 2 ialah 144. Kita puncakan. Nak dapat Y ialah 12. Nampak tak? Jadi bermakna sini ialah 12 cm. Dia nak dapat X. X ni ialah hipotenus. So macam mana nak cari hipotenus? Bermakna X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Sebab ini adalah sisi yang kita cari tadi. Yang ini 5. So akan dapat 144 tambah 25. Jadi X ialah 144 tambah 25 ialah 169. Punca kuasa jadi ialah dapat 13.
Ini adalah cara untuk mendapatkan X. Okay, soalan nombor 20. Rajah 5 ialah plot batang dan daun yang menunjukkan ketinggian murid tingkatan 1 bestari. Okey, kamu dapat ini. Okey, bermakna ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So ada 25 orang murid. Ketinggiannya ialah 136 sampailah 166. Ini bermakna dia 13/6 ni ialah 136 lah. Okey, dia kata soalan cari peratus murid yang ketinggian sekurang-kurangnya 150. Sekurang-kurangnya maksudnya 150 paling rendah dan 166 paling tinggi. So kita kira ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Bermakna 11/25 orang yang 150 dan ke atas. So ini 150, 153, 155 sampai 166. So kamu bahagikan, dia nak dalam peratus. So 11/25 dalam darab 100% dapatlah 44%. So itulah cara untuk kamu menyelesaikan soalan ini.